Betul. Here, the dandelion. Ta-da! I'll give you a dandelion. Ta-da! It's your dandelion. What do you say? What do you say? I love you too. Okay, jom. Satira and the kids. Jangan lupa like dan subscribe ya. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel Shakira and the Kids. Okay, last video saya ada mention pasal ciri-ciri autism yang terdapat pada anak saya. Okay, untuk video kali ni saya nak share yang ramai sangat orang DM, orang komen tanya saya apa intervention yang saya buat untuk anak saya. Okay, first thing first, sekali lagi as a disclaimer, saya bukanlah seorang yang pakar. Apa yang saya share ni melalui pengalaman saya, journey kami mengetahui daripada mula-mula dia ada ciri-ciri autism sampailah ke terapi, assessment dan sampai sekarang lah. Apa yang saya nak sharekan ni insyaAllah mungkin dapat memberi benefit kepada new parents ataupun kepada ibu bapa yang mungkin pertama kali nampak anak macam ada masalah. Apa step-step, kat mana dulu nak pergi, apa yang nak buat. Saya pun faham sebab saya pun dah melalui proses yang sama, fasa yang sama. Kita tak tahu kat mana kita nak pergi dulu. Kita nak tanya siapa, apa kita nak buat. Video kali ni lah saya nak share apa step yang saya dengan suami buat untuk bantu Noah. Sampailah sekarang dah 5 tahun, Alhamdulillah banyak progress dia. Walaupun masih banyak lagi kami perlu buat, tapi insyaAllah slowly lah kita bantu dia. First thing first, bila kami nampak Noah ada masalah daripada umur dia 2 tahun, 2 tahun setengah macam tu, macam kami panggil tak menyaut, tanya tak boleh nak jawab, ekolilia dan sebagainya. Apa yang kami buat ialah kami set objektif untuk cari solusi untuk bantu Noah secepat mungkin dan sepantas yang boleh. Okey, sebelum tu saya nak ceritakan kepentingan saringan. Saringan sangat penting. Jika anda rasa anak anda punya masalah, segera bawa anak anda ke klinik kesihatan terdekat untuk saringan autism pada umur 2 tahun. Nurse akan fill the form lah untuk check sama ada anak kita ada ciri-ciri autism atau tak. Kalau memang betul anak-anak kita ada ciri-ciri autism, kita akan dirujuk ke doktor dan akan dapat referral letter lah untuk check selanjutnya di hospital. Pada saya pentingnya kita membuat saringan untuk anak kita daripada awal supaya kita dapat bantu anak kita lebih awal. Apabila kita bawa anak kita untuk ujian saringan dan kita dapati anak kita tak ada ciri-ciri autism, tak cukup kriteria untuk dikategorikan sebagai autism, mempunyai masalah autism, Alhamdulillah. Kalau ada pun Alhamdulillah juga. Sebab kita dapat bantu anak kita lebih awal, lebih cepat, kita dapat lakukan intervensi untuk anak kita. Common mistakes yang parents hadapi sekarang, sebab saya pun mengalami pengalaman yang sama. Bila kita nampak anak kita macam lambat bercakap, ada masalah macam bila kita panggil tak berjawab, susah nak dikawal. Bila kita cuba bertanya kepada kenalan ataupun saudara, mereka usually akan respon, alah biasalah tu anak cakap lambat, biasalah tu budak-budak besar ni macam tu, nanti dah besar okey lah. No, jangan, tunggu, buat something untuk anak kita sebab tu anak kita punya responsibility. Ikut insting kita sebagai ibu bapa untuk bantu anak kita secepat mungkin. Itu nasihat saya lah. Saya pun dah pernah dapat nasihat yang macam tu, tapi saya ikut kata hati saya lah. Nasihat saya yang kedua, bila kita dapat tahu ataupun kita syak anak kita mempunyai masalah autism ataupun apa-apa masalah sensori yang lain, nasihat saya, kita cuba cari sebanyak mungkin ilmu mengenai autism, tanda-tanda, ciri-ciri, kita bacalah sebanyak mungkin artikel-artikel yang dah ada banyak sangat kat luar tu, kat online. Kita boleh cari, search video-video. Bila kita dapat ilmu, sedikit sebanyak kita lebih faham masalah yang anak kita hadapi dan memudahkan kita untuk memahami anak kita sendiri sebenarnya. Saya sendiri secara jujurnya, sejak saya mengesyaki anak saya ada masalah autism, dalam satu hari tu berpuluh-puluh video, berpuluh-puluh artikel dalam satu hari saya akan search, saya akan baca, saya akan tengok video-video, terutamanya video-video autism, berkaitan autism daripada luar negara lah, macam daripada US, UK, sebab mereka dah mempunyai kepakaran dalam bidang autism ni lebih awal daripada negara kita. Okay, bukan tu saja,
Saya akan follow sebanyak mungkin video-video occupational therapist dekat Malaysia ni yang sekarang ni dah banyak dah occupational therapist yang akan share tips-tips untuk kita buat terapi dekat rumah. Please follow mereka dekat FB, Instagram, Facebook page, semua tu follow mereka untuk kita dapat input-input yang banyak. Ambil cedok ni sikit, cedok ni sikit, cedok tu sikit, insyaAllah kita akan dapat banyak ilmu. Okey, soalan ni ramai sangat tanya saya. Program intervensi yang kami buat untuk Noah. Untuk proses intervensi Noah ni, kami lakukan macam-macam option, macam-macam cara. Untuk parents yang bekerja, saya boleh syorkan untuk cari program intervensi yang kita boleh hantar anak pergi nursery. Mereka akan ada program yang pack lah untuk anak kita, daripada proses terapi the whole day dengan mereka. Tapi macam saya suruh rumah, saya sentiasa ada dekat rumah. Jadi kami tak hantarlah Noah macam tu. Ketika umur Noah 2 tahun setengah, suami saya juga mempunyai beberapa kenalan yang anak mereka pun ada yang mempunyai masalah autism juga. Mereka syorkan BOLD. It's a non-profit organisation yang membantu kanak-kanak autism dan special needs yang lain. Ketika Noah umur 2 tahun setengah, saya tanya kat mereka kalau Noah boleh join BOLD. Tapi masa tu Noah baru 2 tahun setengah. Syarat mereka adalah Noah kena masuk umur 3 tahun. Jadi mereka letakkan Noah dalam waiting list lah. Saya sendiri tanya mereka kalau mereka boleh cadangkan tadika khas untuk Noah. Tapi mereka kata lebih baik hantar, sebab Noah baru 2 tahun setengah. Jadi mereka suggest untuk hantar Noah ke taska biasa supaya dia dapat bergaul dengan kanak-kanak biasa, so that dia can keep up the milestone, supaya dia dapat kejar perkembangan tu. Bila dia bergaul dengan kanak-kanak yang tak ada masalah ni, yang biasa, dia akan, insyaAllah dia akan keep up lah. Kami pun decide untuk hantar ke taska yang berdekatan dengan rumah. Okay, masa Noah join BOLD, mereka buat 1 minggu 1 sesi pada waktu weekend. 1 sesi 1 jam, aktiviti secara berkumpulan. Dan aktiviti ni macam nak bagi mereka bersosial. Dan ada juga aktiviti sensori yang lain lah yang saya tengok. Saya akan tengok aktiviti yang diorang buat tu, saya akan buat kat rumah untuk Noah. So kita as a parents ni, bila kita hantar anak kita pergi terapi, cari program-program yang macam ni, balik tu sambung buat kat rumah. Jangan biar je. Janganlah anak kita dah balik tu, anak kita dah pergi terapi, balik tu kita tak buat apa-apa. Kita kena sambung buat kat rumah. Itu yang the best. Program dengan BOLD ni Noah join selama 1 tahun. At the same time, Noah kami hantar juga ke occupational therapist di Pacific Speech Therapy and Learning Center. Pacific sangat bagus. At the same time tu juga Noah pergi juga speech therapy di KKIA, di klinik kesihatan yang dekat dengan rumah kami. Sebab suami saya bertanyalah sekiranya KKIA ada membuat sebarang terapi untuk kanak-kanak autism. Tapi untuk OT tak ada, tapi mereka boleh offer speech therapy lah waktu tu. Dan Alhamdulillah Noah dapat join juga speech therapy, at the same time dapat join BOLD, dapat juga 1 minggu sekali sesi terapi di Pacific. Noah punya plan di Pacific masa tu kami tak ikut macam monthly, kami ikut package 6 kali sesi dalam 600 lebih macam tu. Kalau banyak duit, hantarlah banyak sikit, seminggu 2 kali ke, kami bajet-bajet je. All this early intervention program yang kami buat untuk Noah ni adalah sebelum assessment. Jadi nasihat saya pada ibu bapa kat luar sana, dalam tempoh anak menunggu proses assessment daripada pakar perkembangan kanak di hospital, jangan tunggu, buatlah macam-macam. Jadi bila Noah, setelah assessment Noah yang kedua, doktor pun sahkan Noah mengalami autism dan GDD, Global Developmental Delay. Selepas tu beliau terus beri kami borang untuk kami isi dan hantar kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk memohon ni lah kat OKU. Okay, sampai sini je video kali ni. InsyaAllah next video saya akan share terapi yang saya buat dengan Noah di rumah, speech therapy yang saya bantu Noah di rumah. At the same time saya buat juga kat rumah. Saya hantar Noah pergi BOLD, hantar Noah pergi Pacific, hantar lagi terapi di klinik kerajaan. Okay, terlupa saya nak mention pasal play school Noah yang banyak membantu Noah dari segi sensory, social, behaviour, komunikasi,
focus span dan juga motor skill. Noah bersekolah di Kindergarten pada umur 4 tahun di Kindergarten Bayan Lepas Pulau Pinang. Kerana saya tinggal di Pulau Pinang, Noah hanya pergi ke Kindergarten pada slot pagi sahaja. Pagi sehingga 12.30 hari, dan aktiviti-aktiviti mereka dipenuhi dengan aktiviti bermain sambil belajar. Sangat bagus untuk anak-anak. Pada bulan-bulan awal Noah ke Kindergarten, cikgu beritahu Noah hari-hari mengamuk di sekolah. Lama-lama Noah semakin okey dan semakin pandai bersabar dalam menunggu gilirannya untuk melakukan aktiviti. Alhamdulillah, apa yang saya buat tu membuahkan hasil. Masih banyak lagi actually Noah perlu perbaiki. Focus span dia dah semakin okey, dia dah boleh communicate, dah ada eye contact. Noah tak pandai berbahasa Melayu, Noah hanya berbahasa Inggeris, tetapi sekarang ni saya slow tengah ajar dia untuk faham bahasa Melayu, cakap bahasa Melayu. Dan Alhamdulillah lah, so far bila saya cakap bahasa Melayu dengan dia, dia boleh faham. Tapi dia nak reply balik bahasa Melayu tu dia tak boleh lah, dia tak pandai. Tapi lah kita slowly kan ajar dia. InsyaAllah jumpa next video. InsyaAllah tak lama lagi. See you soon. Okay, Assalamualaikum. Bye.